Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh. Masih lagi kita berjumpa di dalam ruangan pengajian malam kita daripada pihak majlis kita, iaitu insya-Allah pada ruangan perjumpaan kita sekali ini kita nak mari sambung lagi kerana pusingan kita ni iaitu pusingan madah tafsir Al-Quranil Karim. Maka kita nak sambunglah apa yang ketinggalan daripada ayat Al-Quranul Karim setelah daripada kita ambil pengajaran, pengertian isi kandungan dan cahaya hidayah pertunjuk daripada beberapa keratan ayat Al-Quran daripada surah Ghafir ataupun surah Mu'min. Maka kita telah menafsirkan, sampaikan kepada ayat yang ke-7. Selesai ayat yang ke-7 pada semalam, malam ni kita nak tengok ayat yang ke-8 daripada ini surah. Apakah Allah Subhanahu wa taala nak royakkan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala
nak cerita dan nak memanggilkan kita supaya mentadabburkan akan isi kandungan Quran ini. Tuhan nak royak gapo kepada kita, marilah sama-sama kita sanggup nak menerima dan pikulnya ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dia itu nak tunjuk, yang dia itu nak pipingkan kita kepada jalan yang lurus dunia maupun di akhirat nanti. Jadi ayat yang ke-8 tu daripada ayat surah Mukmin ataupun surah Ghafir, dia ada kaitan rapat dengan ayat daripada surah Mukmin ayat yang ke-7. Makna kata semalam tu dengan cara kesimpulan, maknanya Allah Ta'ala duk ceritakan kepada kita, kata Allah Ta'ala ni menjadikan para malaikat Allah Ta'ala ni banyak. Dan Tuhan nak ceritakan di dalam ayat yang ke-7 tu kata ada di sana malaikat yang Allah Ta'ala berkhijakan kepada mereka itu, iaitu dinamakan malaikat yang menanggungkan Arsyur Rahman. Dia itu senantiasa duk tasbih menyuci akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenar beriman dengan Allah Jalla wa Ala. Setelah daripada itu sifat dia, Allah Ta'ala royak lagi sifat malaikat yang duk memikulkan Arsyur Rahman itu, senantiasa mereka itu istighfar, minta ampun kepada mereka-mereka yang beriman. Makna kata orang beriman di kalangan manusia ni malaikat yang sebegitu besar dan hebat dan ada kekuatan, dia tu nak saing dengan kita sebagai manusia yang lemah lagi, dhaif. Dia senantiasa nak minta ampun kepada kita. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dia nak minta ampunkan kepada kita, istighfar kita. Apakah doa yang Allah Subhanahu wa taala khabar di dalam Al-Quran, kata malaikat tu berdoa kepada kita, iaitu ia berdoa dengan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tuhan yang memenuhkan akan tiap-tiap sesuatu daripada makhluk-makhluk Allah Ta'ala, sama ada di langit ataupun di bumi. Masuklah segala-gala makhluk Allah Ta'ala yang bernyawa terutamanya. Rahmatan wa ilma. Rahmat di situ makna Allah Ta'ala wi nikmat. We duduk di dalam nikmat dan Allah Ta'ala mengetahui. Kata nak bagi sekadar manakah nikmat kepada seorang hamba dia. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala ni royak di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan kata walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin nunazziluhu biqadarin ma nasha'. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memewahkan buka sebagai buka yang tidak tersakat, maka manusia tu jadi punah pula, jadi barau, jadi zalim, jadi melampau. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan baginya rezeki kepada manusia itu biqadari ma nasya', dengan apa yang kami itu kehendak. Kami tahu sesuai, kerana Allah Ta'ala royak kata ilmu di sini. Dan ayat lain Tuhan kata kami tahu dan sesuai, kata sekadar manakah yang kami itu nak baginya rezeki kepada seorang hamba daripada hamba aku. Kemudian malaikat tu senantiasa berdoa lagi. Faghfir lilladzina tabu. Minta ampun, maka ampunkanlah wahai Allah bagi mereka yang bertaubat diri. Wattaba'u sabilaka, dan mereka itu ikut akan jalan yang engkau, makna nak taat akan dikau. Waqihim azabal jahim, dan selamatlah ya Allah akan mereka itu daripada azab-azab api neraka jahim yang bernyala-nyala dan ngeri. Itu adalah doa para malaikat. Maka apabila kita ni sebagai orang Islam, kita nak ambil pendirian macam mana daripada itu ayat,
Kita nak ambil macam mana pendirian daripada itu ayat. Kita kena ambil kata malaikat tu yang berdoa kepada kita dalam keadaan kita itu tak tahu. Makna bi zahril ghaib. Makna kata dia berdoa kepada kita kalau Tuhan tak royak, nescaya kita tak tahu. Setara Tuhan royak ni kebanyakan manusia tak tahu lagi. Apakah nak daripada ayat ni nak tunjuk hajar kita tu macam mana? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita. Kemarin ulama pula mai royak kepada kita, kata macam mana? Kata doa yang Allah Subhanahu wa taala setuju, doa yang Allah Subhanahu wa taala hendak memperkenalkan, makna nak menerimakan, iaitu doa rupa sebagaimana rupa malaikat itu berdoa. Dalam arti kata berdoa bi zahril ghaib, berdoa belakang, bukan berdoa depan saja. Terkadang doa depan ni ada ria, ada tu ada ni, tapi kalau kita berdoa belakang daripada orang yang kita nak berdoawi, itu makna timbul keikhlasan saya, kasih saya, ikhwah al-imaniyah, persaudaraan ukhuwah imaniyah, itu lebih jadi atas lagi pangkat. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang dikeluarkan di dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi wasallam katakan, "Idza da'al muslimu li akhihi bi dhahril ghaib, qala al malaku amin wa laka bimithlih." Maknanya apabila berdoa oleh seorang muslim bagi saudaranya yang muslim itu juga bi dhahril ghaib, belakang daripada dia, saudara kita tak tahu pun, saudara kita tu tak tahu pun, kata saudara seorang lagi tu berdoa kepada dia, doa wiya sihat, doa wiya selamat, doa wiya berjaya, doa wiya tu, doa segala-gala, kerana doa ni adalah manfaat bagi manusia. Apabila kita tu buat pekerjaan umpama tu, apakah yang kita nak dapat? Apakah yang kita nak dapat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pekerjaan ini tak akan boleh buat sama sekali melainkan timbul daripada hati seseorang yang beriman sungguh. Kalau hati orang tak beriman, perhubungan di antara manusia sekadar perhubungan gapa habuan. Bukan perhubungan iman. Bukan perhubungan Islam. Perhubungan habuan, tujuan sahaja. Sudahkah sudah? Itu adalah cara mikir komunis, syuyu'iyah, dan apa nama mereka yang tidak adanya hari kemudian. Adapun cara mikir Islami yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dak. Hubungan sesama manusia, walaupun Islam itu tidaknya larang kita ada tujuan, ada habuan, ada gapo nak hasil di antara sesama manusia dalam arti kata gambaran perniagaan ke macam mana, tetapi di dalam itu kena adanya kebenaran, adanya keadilan, ada kesedaran, adanya amanah dan sebagainya. Sebab itulah ia royak kepada kita, Nabi SAW kata, man da'a, apa nama, man da'a idza da'al muslimu li akhihi bi dhahril ghaib, idza da'al muslimu li akhihi bi dhahril ghaib, qala al malaku. Apabila kita berdoa kepada saudara kita bukan depan dia, malaikat itu akan kata apa? Amin. Amin ni makna kata, maknanya istajib ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan aku, memperkenalkan, terimakanlah doa yang diberdoakan. Tu mana amin. Nampak tu tak? Tu mana amin. Baik. Sekadar tu ke? Tak. Bukan sekadar tu. Bahkan Nabi SAW royak lagi kata, walaka bimithlih. Dan bagi engkau umpama itu juga. Bagi engkau umpama itu juga. Makna kata kalaulah Rusia kalaulah kita nak hajat kita itu
diaminkan oleh malaikat dan diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara cepat, pastilah macam mana kita berdoakan kepada saudara kita. Ini yang diamalkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Abu Darda. Abu Darda ni radhiyallahu an, dia ni apabila malam hari setelah daripada dia itu tidur, dia rehat, kamar dia bangun pula untuk menajat akan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dia berdoa kepada saudara dia. Dia berdoakan kepada saudara dia. Dia berdoa kepada saudara dia. Dia berdoa kepada saudara dia. Hajat-hajat yang dia itu qasad nak wi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan doa dia. Lalu didengarkan oleh Ummu Darda, isteri dia. Ummu Darda ni berasa kemuskilan. Lalu tanya, "Wahai abang, kenapakah engkau itu senantiasa berdoa kepada seorang tu, seorang ni, seorang tu, seorang ni? Kenapa mung tu tak berdoa kepada diri mung, kepada aku dan sebagainya?" Walik kaya berdoa kepada orang lain, tak doa kepada diri dia. Lalu Abu Darda radhiyallahu anhu pun bacalah ini hadis yang kita dengar daripada Sahih Muslim tadi. Lah mana? Idza da'a muslimu li akhihi bi dhahril ghaib qala al malaku amin wa laka bimithlih. Apabila berdoa oleh seorang Islam kepada saudaranya Muslim bi dhahril ghaib, orang tu pun tak tahu pun kita berdoa kepada dia, lalu malaikat itu Allah Ta'ala mewakili terhadap malaikat, satu malaikat itu akan kata amin dengan doa kita. Kemudian malaikat tu minta kepada Allah Ta'ala, kata walaka, bagi engkau, Tuhan lah suruh ayat, suruh Nabi SAW ayat kata walaka, bagi engkau wahai seorang Muslim yang bersikap dengan ini pendirian, walaka bimithlihi, bagi engkau seumpama itulah. Kalau kita nak kita hingga sakit, nak kita ni gitu, nak kita gini, kita doa kepada saudara kita, insya-Allah kita akan dapat. Kerana Nabi SAW tak cakap dusta, tak dusta. Nabi SAW tak dusta sama sekali. Ini adalah rusia daripada gambaran hidupan, cahaya, nur, pertunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada tu sampailah kepada ayat yang ke-8 daripada surah Ghafir. Cuba kita buka mushaf yang ada belakang orang Islam kita ni, ada belakang, kita buka mushaf tengok supaya kita hasilnya pahala tengok. Kemudian pahala kita tadabbur, pahala kita belajar isi kandungan, 3. Dapat 3 ganjaran. Hari ni boleh kita, masa ni boleh kita apa? Masuk di dalam ayat tu, Tuhan kata afala yatadabbaruna al-Quran kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Supaya nak tadabbur. Tadabbur mana perhati. Perhati gapo Tuhan ayat kita. Ambil mana? Ambil daripada ilmu alim ulama kita. Insya-Allah saya nak bawa pentafsiran daripada Tuhan sendiri, yang Allah Ta'ala sendiri menjelaskan maksud, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelas, dan para sahabat tabi'in dan tokoh-tokoh a'immah daripada ulama-ulama tafsir. Supaya kita rasa puas hati. Apa maksud ayat ni? Apa maksud ayat ni? InsyaAllah kita tahu. Sikit-sikit pun tak apa. Tak nanti banyak. Kenapa? Ambil sikit-sikit. Kerana apa? Ambil sikit-sikit. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaji Quran ni, ngaji satu ayat. Ya, satu ayat hafal, kemudian faham, kemudian amal, kemudian tolak pada ayat yang hak lain pula. Ya gitu. Sebab itulah kita mari kita tadabbur seayat dua ayat kita buat semua. Katanya alim ulama, wa innal jibala minal hasa, sesungguhnya bukit itu daripada batu yang kecil. Apabila kita buat semua istiqamah,
nescaya jadi banyak. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda kata, ia kata ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Makna sekasih-kasih amalan di sisi Allah jalla wa ala iaitu kita buat sama. Sikit pun tak apa. Buat sama senantiasa buat sikit. Seminggu kita tak 2 hari ngaji tafsir. Nampak tu tak? Ha tu. Dalam hari tu kita ambil sikit. Wa in qalla, walaupun sikit tapi kita dah buat sama. Sebab orang buat sama ia akan dapat ganjaran lebih besar daripada buat sekali kemudian tinggal. Itu bukan. Nampak tu tak? Ambil 2 ayat, 3 ayat. Mari kita tengok. Tak panjangkan masa, cuba kita tengok. Ni doa malaikat kepada kita lagi. Allahu Akbar. Seolah kata kita nak saing dengan malaikat ni. Kita ni manusia, jenis manusia, tapi nak saing dengan para malaikat. Malaikat hak mana ni? Malaikat yang duk menanggungkan arsyur rahman. Ya Allah Ta'ala wi khija pada dia semulia-mulia khija lah. Tu walaupun tak sampai tahap Jibril alaihissalam. Walaupun panggil Jibril tu setinggi-tinggi malaikat lah. Dia lah ketua malaikat Jibril. Sebab tu Tuhan pilih dia waktu turunnya wahyu. Akan tetapi malaikat hamalatul arsh ni bukan biasa. Nampak? Sebagaimana kita dengar dah semalam daripada pentafsiran, di antara kuping telinga dia dengan bau dia ni, yang mana 700 tahun perjalanan. Besar. Hebat, gagah. Dia nak saing dengan kita. Saing apa mana? Dia tolong doa kita. Keselamatan bagi kita. Ini kemuliaan ya Allah Subhanahu wa taala nak uikan kepada kita. Benar kata Allah Taala, kata walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam. Baik. Qala subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ayat yang ke-8 daripada surah Ghafir tu kita tengok. Tuhan kata, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Innaka antal azizul hakim. Rabbana. Kalimah Rabbana ni asalnya ada ya'un nida. Mana ya Rabbana. Apabila hazafkan ya kerana ghalib ke orang Arab tu ia tak sepanjangkan perkataan, maka mari uslub Arabi di dalam kalam Arabi, iaitu kalam Al-Quranul Karim, dia hazafkan, dia buaikan tubik ya harfun nida, tinggal Rabbana sahaja. Tapi apabila terjemah adalah wahai Tuhan kami. Nampak tu tak? Wahai Tuhan kami, hei Tuhan aku, gitu. Tuhan buat kita, Tuhan buat kita. Pia Allah Subhanahu wa taala. Rabbana. Pia yang berdoa di sini ni, yang datangkan dengan ya'un nida wahai tadi itu, iaitu para malaikat. Malaikat mana? Iaitu allazina yahmiluna al-arsya. Tu klik situ. Makna kata mereka yang menanggungkan arsyur rahman. Malaikat hak yang hebat tadi itulah kata dengan ini perkataan. Kata dengan ini perkataan. Lagu mana nak ke apa? Wa adkhilhum, dan masukkanlah, hei Tuhan, wa adkhilhum, masukkanlah mereka itu, hum tu pia, yakni orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Mana orang yang beriman? Tu di dalam ayat yang ke-7 tu Tuhan kata lilladzina amanu wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Minta malaikat hamalatul arsy ni dok minta ampun kepada orang-orang yang beriman. Maka ayat yang ke-8 ni Tuhan kata wa adkhilhum, memasukkan, hei Tuhan, memasukkan mereka itu pia orang-orang yang beriman. Maka kita alhamdulillah termasuk dari kita, diri kita ni, walaupun duk di dalam tahun 1443 ni pun masuk di dalam doa ni.
Kenapa? Kerana silatul iman. Perhubungan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu masuk duduk di dalam ayat wa adkhilhum. Tuhan memasukkanlah mereka itu dia orang-orang yang beriman. Masuk duk mana ya wahai malaikat? Nak minta mung tu duk minta kepada Tuhan, duk doa kepada Tuhan, nak wifu aku ni pergi kana? Salah kata orang beriman tu tanya-tanya. Adkhilhum jannat, akan syurga. Dan masukkanlah mereka itu di dalam syurga. Di mana? Di dalam syurga. Syurga di syurga. Syurga nama berapa? Jannati adnin. Ni iaitu syurga nama adn. Syurga nama apa? Syurga adnin. Syurga ni ada darajat. Dalam bahasa Arab ada dua bahasa yang kita kena ambil tahu. Ada darajat, makna kata lapis hak bawah ke atas. Itu panggil darajat. Adapun darakat, ambil hak ni turun ke bawah. Itu panggil darakat. Nampak tak? So umpama kita kata kalau kita turun tangga tadi itu panggil darakat, turun pergi. Kalau kita naik tangga tu panggil darajat. Dia boleh pusing pergi kot tu. Balik naik orang panggil darajat. Balik turun orang panggil darakat. Sebab tu Allah Taala kata dalam ayat suratul Nisa, Tuhan kata innal munafiqina fid darki. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik yang muka dua, pura-pura beriman, bukan beriman sungguh. Lah mana? Yakni dia itu duk patak daripada api neraka. Duk bawah. Tu lagi kalimah darakat. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Lalu dia kata, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Hei Tuhan kami, masuklah mereka itu. Siapa masuk mereka itu? Yakni memasukkan orang-orang yang beriman akan apa nama? Masuk di dalam syurga. Syurga nama apa? Syurga nama adnin. Syurga namanya adn. Kemudian sebagaimana kita berjanji, apakah syurga adn? Hakikat dia macam mana? Sifat dia tu walaupun tak sampai ke hakikat, tapi nak ayat hakikat boleh kita faham lah daripada sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayangkan kepada sahabat-sahabat dia. Kemudian sahabat dia tu mengemukakan ilmu tu kepada ummah. Mengemukakan ilmu tu kepada ummah. Sebagaimana adanya riwayat di dalam pentafsiran Abdul Razzaq San'ani, satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hadis melalui jalan Qatadah ibni Da'amah As-Sadusi. Dia ni anak murid Abdullah ibni Abbas sebagaimana kita riwayat dah. Lalu Qatadah ni dia ceritalah daripada tok guru dia iaitu Abdullah. Abdullah tu ambillah peristiwa itu daripada Umar ibni Khattab. Satu hari Sayyidina Umar ibni Khattab tanyanya seorang nama sahabat di kalangan sahabat yang alim lah, nama Ka'b. Dia tanya, Umar ni pergi tanya Ka'b, tanya kana? Apakah syurga adn? Jannati adnin ni apakah wahai Ka'b? Lalu katanya Ka'b ni pun rakyat jawab kepada Sayyidina Umar, kata kusur. Apa makna kusur? Kusur ni makna kata istana. Istana kalau bahasa Sia agak praracawang lah. Tu istana. Mahligai min zahab, daripada emas. Mana ni? Fil jannah. Duduk di dalam syurga. Duduk mana? Duduk di dalam al-jannah. Makna kata syurga ni, dia itu Allah Ta'ala menjadikan dia daripada sejenis emas. Emas. Mah ni hak mana? Bukan mah dunia. Nampak tu tak? Mah akhirat. Mah akhirat. Tapi kita faham lah kata emas, akan tetapi hakikat emas lagu mana tak tahu. Sebab Allah Ta'ala royak dalam hadis kursi,
Allah Ta'ala kata supaya Nabi SAW rakyat pada kita mentafsirkan ayat tu, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, seorang diri yang beriman itu tidak boleh tahu apakah siap sedianya nikmat yang Allah Ta'ala nak bagikan kepada orang yang beriman itu, yang menyejukkan mata, yang jadi sedapnya tengok, yang jadi lazatnya apabila tengok. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Qurrati a'yun mana? Benda yang jadi lazat, benda yang jadi sedap, benda yang jadi manusia duk cari kemewahan hak tu manusia duk nak. Sebab apa? Jazaan bima kanu ya'malun, balasan bagi dia itu wa amal masa duduk di dunia. Lepas pada dia beriman, dia usaha di atas iman dia itu dengan amalan-amalan yang salih. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat kata, Allah Taala kata dalam hadis kursi, addattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan habuan, syurga, nikmat, limpah kurnia daripada aku hari akhirat esok kepada orang yang jadi hamba aku sebenar-benarnya, li'ibadiyas salihin, hamba yang salih, hamba yang taat kepada Allah, hamba yang tahu kata dia tu hamba, hamba yang dia tu berasa kata dia ada Tuhan. Salihin. Hana ma la 'ainun ra'at, mata ia tak pernah tengok, perkara yang mata tak pernah tengok, perkara yang telinga tak pernah dengar, perkara yang tak biasa manusia itu telitah di dalam hati. Lalu ni kata Jannatu Adnin ni kusur, mahligai, satu istana min zahabin, daripada emas. Emas hak mana? Emas hak akhirat, bukan emas hak dunia. Sebab itulah Abdullah bin Abbas kata kan, nikmat hak Tuhan tiada di dalam syurga serupa pada pangeran sahaja, tetapi hakikat sama sekali tak serupa. Fil jannah, di dalam syurga. Pia duduk situ tu. Wahai Ka'b, Umar tanya, Sayyidina Umar, pangkat khalifah tanya ulama. Tu. Lah mana? Yaskunuha, yang duduk di situ tu, duduk di dalam syurga an-nabiyun, para nabi-nabi, was-siddiqun, orang-orang yang benar, wasyuhada, para syahid. Syahid daripada syahid agama, syahid hak ad-din, syahid Islam, bukan syahid tu syahid ni untuk waja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Itu mana syahid sungguh. Nak akaknya bendera lambang al-Islam, lambang ad-din, bukan hak tu dan hak ning. Itu makna syahid pada hakikat. Kemudian wa a'immatul adli, dan tokoh-tokoh a'immah, ketua-ketua yang adil. Kita tak ada nasib. Nak pergi jadi nabi sebuah demo, kita tak ada hak dah. Kalau duk kacau apa tak jadi. Nampak tu tak? Kita menjadikan diri kita orang benar. Walaupun kita orang basit, orang biasa ya kita. Duk kapung biasa, duk dalam tempat kita, negara kita biasa ya. Tapi orang benar. Kacau tak bohong, tak silap janji, tak apa benar. Akan boleh duduk sini. Dan orang yang ada sifat kita ni hak lain ke, nak bila tak boleh lah. Tapi ada sifat keadilan. Kita ada satu nasib. Satunya orang panggil kata satunya tempat di dalam syurga adn. Pilih. Yaskunuhan nabiyun wasyuhada was-siddiqun wa a'immatul adl. Ini sebagaimana Imam Abdul Razzaq riwayat dalam tafsir dia, dan Imam Suyuti pun riwayat di dalam tafsir dia. Ada. Itu Umar radhiyallahu anhu tanya apa? Tanya alim ulama dia, kata macam mana? Kan orang alim besar di kalangan sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Lalu malaikat doa kita duduk situ. Rabbana wa adkhilhum jannati adn
jannati adnin allati wa'adtahum, syurga mana? Syurga yang mana? Wa'adtahum, yang engkau itu janjikan akan mereka itu. Makna kata Tuhan tu berjanjikan bagi orang yang beriman, orang yang buat amal yang saleh, orang yang ada Islam, ada iman, ada ihsan, dok mana? Tuhan akan memasukkan mereka ini di dalam syurga. Tuhan janji. Ya, Tuhan janji. Di mana Tuhan janji? Ayat Al-Quran. Mana ayat Al-Quran? Tuhan kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Tuhan janji bagi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang buat amal yang saleh, orang yang adanya ihsan, duduk mana? Duduk di dalam syurga. Lalu malaikat ni tahu kata Allah Ta'ala ni hendaknya nak uwi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya manusia ni lagu mana? Tuhan nak uwi masuk syurga. Lalu malaikat ni pergi berdoa betul dengan apa yang Allah Ta'ala nak uwi dah. Makna kata dia tahu kata Tuhan dah nak janji, dah nak uwi dah, lalu ia royak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah kata aku ni bukan nak pergi paksa gapo munda ya Allah Subhanak, aku tak kuasa, tapi aku nak royak kata munda janji dah, aku pun minta pula nak uwi mereka itu masuk dalam syurga tu. Itu nak ayat kata beradanya orang lebih, makhluk yang lebih dengan Tuhan yang tidak disandingkan. Itu makna kata orang apabila ada sikap, ada cara yang lebih, maka dia lebih lah. Nampak tu tak? Sebab tu lah dia kata allati wa'adtahum, yang engkau itu berjanji. Hei Allah, engkau janji dulu. Aku tahu kata mung tu nak uwi puak-puak manusia ni masuk syurga. Apa tak saya masuk syurganya manusia? Sebab kita asal daripada mana? Tak ke asal kita daripada Adam alaihissalam dengan Hawa? Tak ke? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Hei Adam, duduklah mung dan isteri mung di mana? Di syurga. Tetapi dengan sebab kita tubik daripada syurga, sebab apa? Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tapi syaitan itu jadi waswaskan. Seolah kata syaitan itu mewaswaskan, menjadi cocoh pelaga nak uwi kita itu silap. Dia silap Adam alaihissalam dengan Hawa alaihissalam. Maka seolah kata kita ni manusia asal baka daripada al-jannah, daripada syurga. Lalu malaikat ni pun tahu kata kita ni asal daripada syurga, dan Tuhan pun janji kata hei manusia, walaupun mung tubik dah daripada syurga, mung ni duduk di atas muka bumi ni, aku nak bubuh kelip pula mung sana jalan molek nah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala wayak kepada Nabi di awal lagi, kata kena pada asal kita duduk atas belakang tu ada alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tak ke aku ni Tuhan mung, masa kita duduk atas belakang tu ada, Tuhan pelarikan kita tubik anak cucu tu ada. Noh gi Tuhan tanya, "Piya Tuhan? Alastu bi rabbikum, tak ke aku ni Tuhan?" Qalu pakat kata apa kita belaka. Ha ni Tuhan raya. Qalu bala, ya. Benar, mung Tuhan. Nampak tu tak? Tetapi apabila mari ke dunia, Nabi mari tafsir ayat tu kata kullu mauludin yuladu al-fitrah. Tiap-tiap anak ada ni beranak di atas fitrah, ay al-imani wal Islam. Fa abawahu yuhawwidan au yumajjisan au yunassiran. Maka ibu bapa dia itulah menyebabkan seorang itu jadi keluar tubik daripada asal keislaman dia kepada kepada Yahudi ke Nasara ke Majusi ke hak lain, kata lagi lah. Sebab apa nama ulama mensyarahkan banyak lagi pada agama-agama yang menyeleweng itu, beranak tubik mari asal fitrah molek. Kemudian jadi tubik. Sebab keadaan tadi. Lalu
tahu kata kita ni daripada asal daripada syurga, dan Tuhan janji nak uji kita tu masuk syurga. Malaikat pun doa, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Hei Tuhan, memasuklah mereka itu, mereka yang beriman itu di dalam syurga. Syurga nama Adnin, syurga nama Adnin. Sayyidina Umar wa aridah ilmu kita gapakah syurga Adn yang engkau itu janji terhadap dia, janji terhadap mereka-mereka yang beriman. Apakah pengertian, apakah fahamnya kita daripada ayat ni terhadap apa yang dibuatkan oleh malaikat tolong doa kepada kita? Sebab malaikat tahu kata Tuhan itu tak silap janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak silap janji. Sebab apa dia tak silap janji? Kerana Allah Ta'ala kamalul mutlaq. Allah Ta'ala itu sempurna dengan tidak ada kita nak boleh nak menyipatkan. Allah Ta'ala kamalul mutlaq. Mulia sungguh, sempurna sungguh. Orang apabila sempurna, apa sebab dia nak silap janji? Hadap silap janji ni makna kata orang tak sempurna. Tak sempurna balik mal, balik harta benda, tak sempurna balik akal fikiran, ingat tak ingat. Kenapa? Tak sempurna balik kekuatan, gitu dan sebagainya. Mana hadap silap janji tu mana tak sempurna. Allah tak. Allah Ta'ala ni kamalul mutlaq. Makna kata dia itu sempurna dengan tidak ada sakatan dan bandingkan. Sudah. Nak apa? Nak menyalahi janji lagu mana? Tu nak ayat kata malaikat ni dia tahu. Ni sebab itulah ilmu tu adalah penting. Kita nak jadi besar, nak jadi kecil, nak jadilah mana pun, duk di ilmu kita. Duk di ilmu kita. Ilmu kita lah kuasa nak kontrolkan kita, nak pulahkan kita, kanan kaki, kecek ke nak senyap, nak senyum ke tak senyum. Ilmu. Sebab itulah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dia kata ilmu itu berhajaknya kita lebih daripada makan dan minum. Makan minum tu berhajat juga, tetapi ilmu tu lebih daripada tu. Sebab ni tengok, tu tak? Lepas daripada tu hak ning tasa'al, mana kata duk tanya-tanya, Tok Guru, kita kasih kepada orang satu orang mana-mana tu kan, gi kana-kana kita rasa nak uya gi sekali dah. Memang supaya orang kasih kepada anak, okay? Kasih pada ibu bapa, kaya gi kana-kana dia nak bawa mak pak dia juga, nak bawa anak cucu dia juga, dak gitu. Atau tabiat manusia. Apabila manusia kita ni duk tanya, apabila kita boleh masuk syurga, apa ibu bapa kita boleh masuk sekali tak dengan kita? Seolah tanya. Anak cucu kita boleh masuk sekali ke tak? Nah, isteri kita boleh masuk sekali ke tak? Dan sebagainya. Soalan-soalan yang ditanyakan oleh manusia di dalam hati. Ini dapat jawapan di dalam Al-Quranul Karim. Tak ada kena beki walaupun satu huruf. Tak ada kena beki walaupun satu lahzah, satu minit, satu masa dak. Kitab hak lain saya tahu kata kena ada beki sama. Perlembagaan negara, tahun ni tak boleh pakai dah, gini kena ubah pula. Tapi Al-Quranul Karim kitabun khalidah, kekal duklah tu. Nampak tu tak? Tuhan jaga tak ada. Sebab hukum dia tetap. Tasa'al manusia duk tanya-tanya je cukup dalam. Tuhan royak lagi kepada kita. Ya lah mana? Tengok. Dia kata wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Allahu akbar. Wa man mari kita tengok makna sekali lagi. Tuhan kata, hei Tuhan, malaikat ni kata, hei Tuhan kami, masukkanlah mereka itu yang beriman tu di dalam syurga dalam keadaan kekal lah. Mana kata kita nak masukkan cara terjemah tu, yang engkau telah janjikan kepada mereka, janji dah dulu. Dan kepada wa man salaha, dan kepada siapa yang baik, siapa yang baik daripada bapak-bapak mereka,
dan isteri-isteri mereka dan keturunan-keturunan mereka, anak cucu mereka. Zurriyatihim mana? Anak cucu mereka. Anak cucu mereka. Tu. Nak orang kata malaikat ni hamalatul arsy ni baik sungguh dengan kita. Tapi kita tak tahu kata dia tu baik dengan kita. Terkadang kita tak tahu kata orang baik dengan kita tu siapa. Kalau bahasa saya kata tamai teng, tu makna kata kita pandangan kita itu rendah. Tak nampak kata orang yang baik dengan kita tu siapa. Ni hamalatul arsy. Hebat lagi ni. Itu dia. Lalu wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Tuhan masukkan dia dan mereka yang salihah. Katanya alim ulama daripada kalangan ahli tafsir, wa man salaha di sini ay wa man amana, mereka yang beriman. Nampak tu tak? Mereka yang beriman, orang yang beriman. Daripada bapak-bapak dia, daripada isteri-isteri dia, dan daripada anak cucu dia. Syarat salaha, syarat amanah, beriman. Kalau tidak, tak. Ni sebab itulah al-iman yang mensakutkan kita bukan sekadar dalam dunia, di akhirat pun sama. Sebab itulah masalah iman tadi itu kena jaga jadi baik. Kena jaga jadi molek, jangan punuh iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana iman inilah menjadi perhubungan kita bukan sekadar duduk dunia. Apabila boleh masuk syurga esok, kita nak heret pula ni. Sama-sama orang beriman ni masuk duduk sekali di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nampak tu tak? Sebab itulah di kalangan adakah di kalangan anak cucu tak beriman, seumpama anak Nabi Nuh alaihi salam, seumpama isteri dia pun tak beriman juga. Nampak tak tu? Seumpama bapak ni, bapak Nabi Ibrahim, Azar, mana ia tak beriman dengan Nabi Ibrahim anak dia dan sebagainya. Itu rupa-rupa yang tak boleh nak duduk sekali tu, yang tak boleh nak duduk sekali. Nampak tu tak? Nanti kita pergi tempat hak rupa dia tu macam mana. Akan tetapi nak pergi di sini dulu. Kemudian telah mengeluarkan ni, nak tokoh ulama sikit mari mentafsirkan kepada kita kata macam mana. Nak faham kata wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim tu faham macam mana. Telah mengeluarkan oleh Imam At-Tabari di dalam Jami' At-Tabari, dan telah menyebutkan akan ini pendapat ini perkataan oleh Imam Baghawi, Imam Ibni Kathir daripada Sa'id Ibni Jubair, daripada Sa'id Ibni Jubair. Berkatanya Sa'id Ibni Jubair, dia tokoh ulama dalam masalah mentafsirkan akan Al-Quranul Karim. Berkatanya Sa'id Ibni Jubair, dia kata apabila seorang itu boleh masuk syurga. Ini sabit daripada dia. Mana apabila seorang itu boleh masuk syurga. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahlil jannah. Allahumma amin. Apabila seorang itu boleh masuk syurga, apabila boleh masuk gitu, fayaqul, maka kata orang yang boleh masuk tu. Ni. Sebab tu kita nak kepada orang molek ni. Nak kepada orang berilmu. Nak kepada orang yang berakal. Nak kepada orang yang beramal. Nak kepada orang yang ikhlas. Nak kepada orang yang ada amanah dan sebagainya. Daripada sifatil mu'minin, sifat-sifat mukminin dan mukminat. Fayaqul, maka kata ia. Ini kata seorang yang boleh masuk syurga tu tanya, aina abi? Mana ayah? Dia boleh masuk dalam syurga. Lepas pada titik surat masuk dalam syurga dah. Lalu paling kiri paling kanan tanya malaikat. Malaikat mana? Malaikat yang duk jaga je lah, duk jaga syurga tu. Halah mana? Aina abi? Mana ayah? Ini mana ayah? Wa aina ummi? Mana ibu? Mama duk dana? Tanya.
Tanya malaikat yang duk jaga akan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana anak aku? Aina waladi? Mana anak aku? Ni Sa'id ibn Jubair ambil daripada ilmu daripada sahabat. Sahabat ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aina zaujati? Mana isteri aku? Tanya habis. Tanya ibu dia, bapa dia, anak dia, isteri dia, tanya habis. Ya seorang boleh masuk syurga. Fayuqalu lahu, maka dikata baginya, lam ya'malu mithla amalik. Mereka itu tak ada buat amal sebab amalan mung. Mereka itu tak ada buat amal seumpama membuat. Wahai orang yang boleh masuk syurga ni, katalah nama Muhammad ke nama Zaid ke nama Abdullah ke nama gapo, kata lagi. Ya tak ada buat amal sebab ngamung nak masuk syurga sekali, ngamung macam mana? Seolah kata malaikat tu jawab. Fayaqul, maka kata seorang haduk tanya orang tu, tanya orang ni, kuntu, adalah aku dulu ni, a'maluli walahum, aku dulu masa duduk di atas dunia dulu, aku beramal bukan untuk diri aku seorang, aku beramal serta untuk puak-puak tu juga. Sebab tu untuk puak-puak tu tanda di mana? Tanda kata kita tu duk berdoa kepada ibu bapa kita, kepada apa nama anak cucu kita, kepada isteri kita, kepada orang yang kita kasih, ada ke tak perhubungan. Kata hak riwayat yang lain, mantu wak hari muka tu wak sebagai syahid wak sebagai kata kita nak ayat kata ikatan, kata dia ni pernah masa dunia dulu, dia kata bukan aku buat amal untuk aku seorang, aku buat amal untuk buat tu juga. Tak kira aku seorang nak boleh masuk syurga, mereka itu tak boleh masuk sekali dengan aku. Apabila dia kata gitu, hujah di antara dia dengan malaikat ni, fayuqal, maka dia kata, fayuqalu lahu, maka dikatakan bagi orang tadi tu, duk tanya orang tu, tanya orang ni, adkhilhum jannah, masuk mereka tu dalam syurga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ni perkara yang tabi'in ni riwayat Sa'id ibn Jubair ni, pangkat dia tabi'in, riwayat bukan ambil pada pendapat dia, tak. Ini masalah ghaibi, pasti kena dengar daripada Nabi alaihi salatu wassalam, yang ambil daripada sahabat ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada wa'asuklah, kata wa'asuklah mereka itu yang duk cari-cari itu, wa'asuk dalam syurga. Ning nak royak kata waladun yang salih, ataupun rajulun salih, ataupun imra'atun salihah. Ni dia ni. Kita seorang boleh tarik hak lain. Sebab tu kita kena ada di dalam keluarga kita ni orang hak umpama ni. Pan dia, kita pakat apa nama panggil kata akak dia, apa nama jalan kepada dia. Seorang tak apa dah dalam keluarga we ada hak lagu-lagu tu. Barulah kita boleh bergantung kepada dia. Gantung mana-mana seumpama kita nak tupai dunia ni lah. Nampak manusia kita ni, antumul fuqara ila Allah di situ, kita ni ya ayuhan nasu antumul fuqara, kita fuqara situ, kena bantu setengah di atas setengah. Lalu setelah daripada Sa'id ibn Jubair menyatakan dengan itu perkataan, ia pun baca qala subhanahu wa ta'ala, mana Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Dia baca ayat tu. Tu nak royak kepada kita, kata pedahnya kita adanya orang-orang yang senantiasa tegaknya iman dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setengah ulama yang tafsir kata waman salaha tu situ, katanya Muqatil bin Sulaiman, dia kata waman salaha yakni man wahhadallah, mereka yang mengasakan akan Allah Subhanahu wa taala. Daripada mereka-mereka yang beriman tu jugalah, termasuk daripada ibu bapa dia, nah isteri dia, dan apa nama anak cucu dia. Tu dia. Katanya ulama, apa Tuhan tak kata wa man salaha min abaihim wa ummahatihim, tak kata gitu. Ia memada dengan ayah tu padai dah. Memada dengan hak tu. Nampak tu tak? Memada dengan hak tu, memada. Faham tu tak? Memada, kecek dengan cara memada.
So ni masuk kita. Tu masuk belaka dah. Tu dah. Tu nak kita faham. Itulah setengah daripada mana? Setengah daripada perkara-perkara yang kita itu kena ambil tahulah sini. Itulah wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Kemudian setelah ni ada berdoa, ada kita nak minta, nak berdoa, nak ambil, nak wi Tuhan tu, wi perkara hak kita nak tu. Kita kena kecek lagu mana dengan dia. Kita kena mengadu lagu mana kepada dia. Kita kena buat macam mana supaya nak wi Tuhan tu wi kita. Dalam Quran ayah ajar. Nah, dari dalam Al-Quran dia ajar. Sebab itulah kita mengaji daripada orang yang mengajar Al-Quran dengan siapa pun tak ada masalah. Nah, dengan siapa pun tak ada masalah. Cuma kita tengok jadi molek. Orang nak mengajar tu pun mana kata dia pun istiadat, usaha, tiada molek, betul molek, insya-Allah. Kita pakak-pakak mencerahkan, mencahayakan negara kita dengan nuril Quran. Dengan cahaya Al-Quranul Karim. Baik. Ni cara. Dia kata innaka, sesungguhnya engkau. Nah, kerana sesungguhnya engkaulah antal azizul hakim, yang gagah lagi bijaksana. Awak apa malaikat wari innaka antal azizul hakim? Apa malaikat wari innaka antal azizul hakim? Ini orang panggil kata mengandungi madah. Mengandungi apa? Mengandungi puji. Mengandungi kita itu puji Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan tu suka kita puji dia. Puji Allah dalam ni, dan kita mengagungkan akan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkataan innaka antal azizul hakim. Ada puji, ada agungkan Tuhan. Macam mana jalan ni mana? Mari kita tengok. Mari kita tengok kata macam manakah malaikat itu bawa datang innaka antal azizul hakim. Hak Tuhan suka lagu ni. Apabila Tuhan redha, ya wilah kita. Nampak tu tak? Sesungguhnya engkau, ya Allah, kerana sesungguhnya engkau tu anta. Engkau itu Al-Aziz. Apa makna Al-Aziz? Al-Aziz di sini, ya wari di sini ni untuk nak rakyat kata maqam Allah Ta'ala ni munasabah dengan wari kalimah Al-Aziz. Al-Aziz di mana sangat perkasa, tidak ada siapa pun boleh melemahkan akan Allah Ta'ala, tidak. Makna kata nak berikan seorang yang lekeh, manusia yang lekeh, hamba Tuhan daripada satu hamba Tuhan yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifan ini nak boleh masuk di dalam syurga tu kita cuba kita khayal di dalam otak kita. Orang yang tak ada berapa mana kita nak tolak wiyagi tu naik tinggi tu. Letih tak kita kena buat orang. Seolah kata kita, kalau bahasa Sia kata nak pan satu orang tu jadi tinggi makam dia tu, letih tak kita? Letih. Nampak tu tak? Lalu malaikat ni dia pandai guna nama Tuhan. Pandai ya malaikat. Sebab Tuhan kata walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Tu. Bagi Allah Ta'ala ada nama yang elok, yang mulia. Gunalah nama elok mulia tadi itu untuk nak mendekatkan akan daku. Nak aku apa mengguna nama aku. Lalu malaikat ia guna antal aziz. Apa makna aziz? Sangat perkasa. Sangat perkasa lagu mana? Tak ada duk di tangan Musa ya Allah. Mung nak masuk syurga duk di tangan mung ya. Kalau mung tak masuk agaklah tak lewat kana. Lalu Allah Ta'ala apabila hamba dia puji Allah Ta'ala dengan ini perkataan, bawa ini perkataan mari, ini nama mari, sifat dia yang ada di dalam Tuhan Izzah, dia beri ya. Allah pandai sungguh malaikat. Malaikat ni bijak pandai. Tak pandai lagu mana, tak pandai Tuhan tak pilih dia pikul arasy. Guna innaka antal al-aziz. Sangat perkasa. Tak ada dah Tuhan. Kalau mu tak masuk orang lain, tak ada main misit. Tak ada berhak orang lain tak ada nak kecek hal ni. Mung hanya jua ya Allah yang kuasa nak memasukkan mereka itu hamba mung tu di dalam syurga.
Aku nak tolong doa, ya Allah, aku tak ada gapo, aku ni hamba-Mu. Tu seolah gitu. Orang panggil lisanul hal gitu. Nah, keadaan malaikat tu umpama tu. Cuma dia kecek, innaka antal aziz. Kemudian satu aziz tak ada lagi. Al-Hakim, bijak sana. Wari dua sifat. Wari dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wari dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Al-Aziz, yang kedua Al-Hakim. Hakim makna bijaksana. Apa makna bijaksana? Makna kata Allah Ta'ala nining buat satu perkara kena kepada tempatnya. Buat satu perkara kena pada apa? Kena pada tempat. Buat masuk orang ni dalam syurga bi'adlihi subhanah. Nah, masuk orang ni dalam syurga bifadlihi subhanah, dengan kelebihan. Masuk orang ni dalam neraka fa bi'adlihi, dengan keadilan dia, bukan dengan fa bizulmihi, dengan kezaliman dia ada. Allah Taala masukkan hamba dia di dalam syurga itu fa bifadlihi, dengan kelebihan Tuhan. Nampak tak? Bukan makna kata kita itu masuk syurga dengan amalan yang tak padah. Nikmat hak Tuhan nak uwi dalam syurga dengan amalan kita tak ada, tapi dengan kelebihan yang Allah Ta'ala nak uwi kepada kita. Tetapi ingat kata syarat amalan itu nak menjadikan kita tu daripada ahli syurga. Itu tak? Allah kata kita masuk syurga dengan kelebihan Allah. Seorang nas'alullah ta'ala as-salam wal afiyah masuk neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ni Tuhan tak maaf sebab adil Tuhan. Ada tu yang dia itu tak sepatut nak maaf kepada dia. Ada juga ke kita. Nah, terkadang orang ni tak sepatut kita nak maaf ke dia. Kita kena masalah kena bunuh balas ke, kena kerak tangan ke gapo. Ya gitu. Maka innaka antal azizul hakim, tu sangat bijaksana, perbuatanmu itu berhikmat. Allahu Akbar. Apabila Allah kata kalau bahasa kita, kalau kita sebagai manusia walillahil masalul a'la lah, kita tak kena duk banding hak tu. Allah kata kalau kena hak ni habis kocek. Cakap tu penting. Tu malaikat ni kecek dengan itu percakapan. Innaka antal azizul hakim. Bijaksana. Kemudian ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya. Lah mana? Bukan sekadar tu. Ni dua dah malaikat tolong doawi kita dua ayat. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Dua ayat. Malaikat hamalatul arsh ni bukan sekadar dia tadi itu doa nak uwi kita boleh masuk syurga, bahkan yang nak uwi kita itu selamat daripada api neraka. Tu dia. Allah kata bukan wi duit boleh sekadar nak wi makan, bahkan wi lebih pula. Kalau nak wi makan tu 100, masalah 100. Ni wi sampai ke 300. Tu wi lebih. Nak guna hak bukan sekadar makan, ambil kira. Soalan kita. Ya bukan sekadar berdoa kata masuklah dalam syurga, mereka itu masuk dalam syurga saja dak. Takut ada hasutan itu hasutan ini. Sebab itulah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala kata kita ni tak akan aman. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Tadi itu mana kata rancangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah nak coba kita ni, jangan kita berasa amin. Hingga mana? Hingga kata kaki kita ni sebelah. Imam Ahmad kata sebelah duduk dalam syurga, selagi tak masuk syurga jangan gaduh duduk aman, dia kata. Sebab takut. Itu dia. Takut. Heran tu. Masuk pergi dah 12. Alhamdulillah. Situlah. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Situ hak kata. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli jannah. Ya rabbal alamin bimannika wa fadlika ya arhamar rahimin. Malaikat doa pula soal lagi. Waqihimus sayyi'at. Lahana dan selamatkanlah mereka itu daripada kejahatan. Daripada mana? Daripada kejahatan. Katanya waqihimus sayyi'at, katanya daripada alim ulama kita ni, Allah kata salah satu daripadanya iaitu Qatadah dan Sa'id ibn Jubair,
Makna kata, "Hei Tuhan, selamatkanlah dia itu daripada seksaan." Sayyiat mana seksaan. Bermakna azab. Qatadah kata azab. Sa'id Ibn Jubair kata azab. Seksaan. Jagalah, selamatlah mereka itu. Ya, mereka yang beriman tu. Him tu klik mana? Klik pada lilladzina amanu ayat yang 7. Nah, waqihimus sayyiat. Jagalah ya Allah, waqi. Fi'amal tu. Jaga olehmu ya Allah, selamat olehmu ya Allah. Ya, akan mereka itu, akan puak-puak yang beriman tadi tu, seksa. Allahu Akbar. Nampak tu tak? Tu. Dia minta. Ini panggil doa. Doa apa ni? Kalau bahasa orang mengaji, doa talab. Talab, ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tutup daripada Allah Jalla wa Ala. Lalu dia puji Tuhan pula. Mari dengan doa musana' pula. Wa man taqis sayyiati yawma idzin. Siapa Allah kata nak puji Tuhan pula, walaupun mari dengan uslub lagu ni, cuba kita perhati tengok. Kerana orang yang engkau selamatkan diri daripada kejahatan pada hari itu, tengok. Allah nak pujikan akan perbuatan Allah. Moga Allah Ta'ala itu azab tu duduk di tangan Tuhan, rahmat pun di tangan Tuhan. Nampak tu tak? Tu usibu biha man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dengan azab aku ni, aku nak azab aku ni, aku nak azab siapa pun boleh. Man asya', siapa dia aku kandak. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmat aku tu meliputi, limpah di atas semua. Lalu malaikat dia kata, kerana orang yang engkau ya Allah menyelamatkan diri, orang kamu selamat wahai Allah, orang kamu selamatkan diri daripada kejahatan pada hari itu. Hari mana? Hari kiamat. Yauma idzin, yaumal qiyamah. Hari mana? Hari kiamat. Tu dia. Kama wa man taqis sayyiat. Setengah kata sayyiat di situ, hak sayyiat yang kedua tadi itu, kejahatan itu kena kepada hak besar sekali sayyiat di sini. Sayyiat yang kedua ni, sayyiat yang pertama tu kena pada azab. Sayyiat yang kedua ni, siapa dia selamat, siapa dia yang engkau selamat ya Allah akan sayyiat yauma idzin. Makna kan siapa dia yang selamat seorang itu daripada menyungutu akan Allah Subhanahu Wa Taala masa dunia ni. Masa dunia ni. Tu. Yauma idzin pada hari akhirat esok, siapa dia selamat dah diri dia daripada menyungutu akan Allah dan deraka akan Allah, kita boleh selamat diri daripada menyungutu Allah. Kita boleh selamat diri daripada deraka pada Allah. Dengan apa? Dengan kuasa daripada kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya malaikat daripada Allah. Kita tak kuasa. Hingga kita nak ibadat kepada Allah, berhajat kepada taufik daripada Allah. Tak gitu kan? Berhajat pada taufik, berhajatkan kepada kekuatan daripada Allah sehingga kita nak ibadat kepada Allah. Apatah lagi kita nak jaga diri kita daripada kejahatan dengan kelimpah kurnia nikmat kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kita tak ada apa daya upaya, tak ada apa sekarang. Nampak tu tak? Ni nak ayat kata malaikat ni kecek. Malaikat ya kecek dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak bakitkan kebaikan tadi tu klik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sini nak ayat kata puji makhluk itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita mengaji bahagian puji itu. Apabila gitu, wa man taqis sayyiati yauma idzin, halah mana? Makna kata apabila ya wa molek, man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun.
Siapa dia bawa kebaikan mari, Tuhan balas satu kebaikan dengan 10 ganjaran. Siapa dia bawa kejahatan mari satu ganjaran, tidak dibalas malaikat seumpamanya. Mereka itu tidak dikena zalimkan. Allah kata siapa dia buat molek di atas muka bumi ni, nescaya akhirat esok pun dapatlah kebaikan. Kebaikan yang dapat tadi itu semata-mata daripada usaha manusia ke? Tak. Bahkan manusia itu tak boleh nak bergerak berapa-berapa malaikat daripada kekuatan yang Allah Ta'ala itu beri. Itu. Malaikat duk tolong sebut ni bukan kita duk tolong gue ni. Malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala duk tolong sebut. Duk tolong gue kepada kita. Seolah kata ia jadi bomo gue tanai kuat memahami kepada kita. Lepas daripada tu, wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtahu. Maka sesungguhnya berarti engkau telah merahmati dia. Seolah kata Tuhan ni dia apa nama menyelamatkan seorang itu daripada kejahatan-kejahatan pada hari balasan itu, maka sesungguhnya berarti engkau telah merahmati dia. Seolah katakan, seolah kata kalau Tuhan tak ada ambil salah dah, Tuhan merahmati dah, Tuhan tak adanya nak buat kira dah, lah mana? Faqad rahimtah, maka sesungguhnya engkau telah merahmati akan dia. Faqad rahimtahu, sesungguhnya engkau telah merahmati akan hamba-Mu tu. Mari pula puji yang kedua. Dua puji dah sini. Puji akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah daripada dia puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampai ke dua puji ni, ya naklah daripada Tuhan, ya nak puji pula, ya nak rayak kata. Apabila aku ni gue sampai setara ni dah wahai manusia yang beriman, wa dzalika huwal fawzul azim. Yang dimakian itulah kejayaan yang besar. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dimakian itulah makian manu, dimakian kata selamat mereka itu daripada kejahatan, daripada seksa, kerana orang yang engkau selamatkan diri daripada kejahatan, daripada menyungutu, daripada deraka, maka pada hari itu tu seolah kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati akan seorang tu, maka orang tu dapat gapo? Wa dzalika huwal fawzul azim. Hak itulah dia dapat kemenangan, kejayaan yang besar. Apa makna kejayaan, kemenangan yang besar di sini? Gapo? Wa dzalika huwal fawzul azim. Makna kata ganjaran yang mung itu duk telah sabar dulu, bawa imanmu, bawanya Islammu, bawanya amalanmu, bawanya ihsanmu, sampai kamu itu habisnya nyawa, habisnya apa nama umurmu, sehingga menjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaanmu tu beriman dan Islam, maka itulah dapat ganjaran yang paling besar. Paling besar di sini makna gano? Katanya, yakni faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Itu dia. Siapa dia boleh masuk syurga, selamat molek daripada api neraka, orang itulah orang berjaya. Itu makna dzalika huwal fawzul azim. Demikian itulah apa nama? Kejayaan yang besar. Kejayaan yang besar, selamat diri daripada marah Tuhan mula-mula, kemudian selamat daripada seksaan Allah, kerana seksaan Allah Ta'ala itu hasil daripada Tuhan itu murka. Apabila Tuhan tak ambil salah, Tuhan tak seksa. Apabila Tuhan tak seksa, dengan rahmat Allah Ta'ala kita boleh masuk syurga. Biar dia tolong gue. Ada royak mari ni para malaikat. Sebab apa? Sebab kita ni orang yang beriman. Kita ni orang Islam. Kita orang yang ada ihsan. Sebab itulah bawa bimolek akan iman kita, Islam kita, ihsan kita, supaya kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah daripada Allah Ta'ala duk royak hal-hal malaikat duk tolong doa kepada orang yang beriman, maka kita masuk di dalam tu. Tuhan nak royak pula sesanya orang-orang kafir yang tak beriman setelah daripada dia masuk neraka. Ayat mana? Ayat yang ke-10. Insya-Allah Ta'ala kita akan masuk tengok pula.
Ayat yang ke-10, rupa macam mana orang kafir. Sebab gapo dia jadi nak kufur sangat dengan Tuhan. Tahu apa dia kena sesal kata sebab dia pilih kufur? Hakuk mana? Cuba kita mari tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kemukakan kepada kita, nak royakkan kepada kita supaya nakwi kita itu boleh jauhkan diri kita dan menjadikan diri kita sebagai pendakwah untuk mentarikkan orang-orang yang tak mahu nak beriman dengan cara hak Islam, bukan dengan cara hawa nafsu. Cara nak dakwah, kita kena pergi dengan ajaran hak Islam kita. Bukan kita pergi dengan rasa kita, tidak. Nak ada cara nak dakwah daripada apa mabadi, apa dasar-dasar hak Islam kita itu letak. Barulah tak dinampakkan kata Islam itu nak kacaukan keselamatan negara ke, keselamatan hidup ke, nak paksa ke, tak ada gambar itu. Sebab tu kena belajar, kena tahu supaya kita itu dapatnya sama-sama boleh berjalan dan dapat sama-sama kita berjaya di dunia dan di akhirat nanti. Karena orang tak beriman ini, dia sangat menzalimi kepada diri dia. Dan dia akan sesat diri dia. Kita pun kena berasa sia kepada diri dia. Sebab dia adalah manusia juga. Dia adalah satu makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tapi duduk di dalam kegelapan, duduk di dalam tak jumpa dengan cahaya iman, cahayanya Islam, dengan sebab dia itu duduk di dalam suasana yang tidaknya terbuka dan terkadang dakwah itu tak sampai kepada dia. Berhajat kepada kita itu kena pakat capur tangi supaya boleh kita bersama-sama jadikan diri kita sebagai orang yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Itulah sedikit daripada pengajaran daripada ayat Al-Quranul Karim daripada surah Ghafir ayat yang ke-8 dan 9. Malam ni kita ambil 2 ayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan cahaya Al-Quran di dalam hati kita dan menjadikan kita sebagai ahli Al-Quran, nak kepada tadabburnya ayat Al-Quran. Itulah matlamat yang kita itu pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sekalian. Marilah sama-sama kita berdoa supaya majlis kita ni kekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dapat orang Islam kita ambilnya faedah daripadanya. Sama-sama kita sabar, sama-sama kita sebarnya pengajian kita kepada saudara kita. Mudah-mudahan itu adalah kebaikan yang nak bolehkan kepada kita, dan sama-sama kita bantu salah satu sama lain daripada tenaga harta benda kita supaya majlis kita itu boleh pergi ke depan, boleh ambilnya manfaat umat Islam daripada pengajian kita. Mudah-mudahan itu dibalaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah Subhanahu Wa Taala bimannihi wa karamih ay ja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Allahumma rfa'anna al-bala' wal-waba' wal-kuruna ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.